Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke Cikgu Saiful Channel. Okey, perkongsian kali ini adalah untuk berkongsi tips dan praktis menjawab bagi matematik SPM kertas 2 bahagian B, tajuk bumi sebagai sfera, selalunya soalan nombor 16 lah. Okey. Tips yang perlu kamu kuasai sebelum menjawab tajuk ini, tips penting, maksudnya konsep-konsep yang perlu diketahui supaya kamu mudah untuk menjawab soalan ini adalah yang pertama, nak menentukan latitude dan juga longitude. Jika dua titik itu adalah diameter bumi ataupun diameter selarian latitude lah. Jadi kat sini cikgu dah tunjuk gambar bumi ni, walaupun nampak bujur sedikit kan. Kamu kena faham dari utara selatan ini. Kalau kita letak yang ni kita panggil paksi bumi lah secara logiknya, okay? Dan di tengah-tengah ni macam pusat bumi lah di tengah ni, okay? Yang hijau ni khatulistiwa lah, okay? Khatulistiwa ataupun garis latitude, yang sebenarnya sama besar dengan longitude ni. Sebelah sini timur, sebelah sini barat lah, okay? Jadi yang hitam ni, warna hitam ni adalah longitude lah, longitude. Ataupun kalau satu bulatan yang besar ni kita panggil bulatan agung lah, okay? Meridian boleh jadi daripada utara sehingga selatan lah, okay? Itu bagi longitude. Okay, kalau yang kuning, yang orange ni, ini adalah latitude lah, darjah dia. Kalau di atas ni utara, di bawah selatan lah. Ini sebagai review untuk kamu lah, okay? Jadi saya harap kamu dah faham konsep tu dan tak ada masalah untuk menjawab nanti. Yang kedua yang kita kena tahu adalah mencari kedudukan titik ataupun koordinat apabila diberi jarak. Maksudnya nanti kita diberi jarak, jadi kalau diberi jarak, kamu patut boleh cari koordinat lah. Kena ingat jarak sama dengan jarak sama dengan sudut darab dengan 60 lah, okay? Jarak untuk bumi ni kita guna batu nautika kan, nautica miles. Okey, yang seterusnya, yang ketiga kita perlu okey, sekarang tadi diberi jarak, kita cari kedudukan, maksudnya koordinat. Sekarang diberi dua titik, kita cari jarak pula lah. Jadi jarak, tengok juga soalan tu, jarak di sepanjang meridian ataupun jarak di selarian latitude. Sepanjang meridian ni ataupun boleh jadi jarak terdekat lah. Jadi untuk jarak bagi sepanjang meridian, ingat lagi rumus dia, okay? Jarak sama dengan sudut darab dengan 60 lah, okay? Kalau bagi selarian latitude, jarak adalah sudut yang dilengkungi oleh dua titik tu darab 60 darab dengan cos latitude tersebut, okay? Ingat
untuk selarian latitude dia ada cos lah. Okay. Seterusnya yang keempat ni, kita nak hitung masa ataupun laju kalau diberi jarak lah. Okay. Ini kamu kena ingat rumus ini yang penting ni, segitiga ajaib tu kan. Oh salah, kita tuliskan ujung ni lah. Okay. Kat sini. Okay, segitiga ni berkaitan antara laju jarak dan masa jarak. Laju masa. Okay. Kalau kamu nak cari laju sama dengan jarak bahagi masa lah. Tapi kalau kamu nak cari masa, sama dengan jarak bahagi dengan laju. Okay. Di sini laju, unit laju adalah knot lah. Okay. Unit jarak batu nautika, masa dalam jam lah. Okay, nak jaga sikit. Okay, kita tengok contoh soalan lah untuk kita praktis macam mana nak menjawab lah. Okay. Soalan, okay, kamu boleh baca bahasa Inggeris pada, bahasa Melayu pun ada. Okay, diberi koordinat P 25 darjah utara, 70 darjah timur, Q 25 darjah utara, 50 darjah timur, R dan V adalah 4 titik atas muka bumi. Titik R terletak di arah selatan dari P. PV adalah diameter bumi. Jadi ini soalan-soalannya, ini maklumat yang diberi lah awal ni, maklumat. Okey, ada banyak teknik lah. Kalau soalan yang macam ni tak diberi gambar rajah, kita, kalau cikgu suka guna kita buka balik, macam buka hamparan bumi ya. Okay. Kalau kamu tengok dekat ni macam longitude tu tangan cikgu, jadi kita buka dia jadi macam tu lah. Dan kalau latitude lah, kita buka dia jadi macam tu lah. Okay, tak cikgu tunjuk lah. Okay. Boleh guna teknik yang kamu faham lah. Okay, kat sini cikgu tulis kat sini. Jadi apa yang cikgu tulis kat sini adalah paksi bumi. Satu lagi. Okay. Cikgu guna ruang jawapan lah nanti. Okay, kamu boleh guna sebab dia ada ruang banyak lagi kat sini. Jadi cikgu guna ruang jawapan ni, nanti jawapan kamu sepatutnya jawapan ni kita tulis ruang jawapan lah. Okay. Ruang jawapan ni kita guna untuk menulis jawapan lah. Jadi ini kita tahu ini utara, ini pusat bumi. Okay. Ini paksi bumi lah kita tulis ni. Yes. Ini timur, yang ni barat. Jadi apa yang cikgu buat adalah kita nak masukkan dulu koordinat di dalam ni supaya senang nanti kita nak jawab lah. Untuk satu gambar rajah ni kita boleh jawab ke semua soalan sekali. Okay. Jadi seterusnya titik P, tengok dia beritahu 25 darjah utara, warna hitam lah, warna hitam. Okay. Okay, 25 darjah utara kamu agak je lah kat sini kan. Okay. Tulis sini 25 darjah utara dan 70 darjah timur. 70 darjah timur kat sini kan. Dia tulis tak betul. 70 darjah timur. Jadi ini titik B lah. Okey. Sebenarnya kamu tanda lagi. Yang mana kita tahu, kita tanda dulu Q. Sama juga kan, 25 darjah utara, 50 darjah timur. Jadi 50 kat sini ya. Okey, ini 50 darjah timur, 25 darjah utara, ini maksudnya Q juga kat sini. Okay, Q. R dan V dia tak beritahu, tapi kalau kita baca bagi habis saja, R terletak ke selatan P. Jadi R terletak kat sini ya. Kita agak-agak kita tak tahu lagi R kat mana. Okay, biar dulu. Dan diberi PV adalah diameter bumi. Jadi apa maksud diameter bumi? PV kan. Maksudnya kalau kamu lukis macam ni,
sini V lah. Sebab V dia kata diameter bumi patutlah 2 ni sini, okey. Jadi okey, tengok yang ni yang daripada maklumat ni yang kita dapat lah, okey. Kita lukis kat sini. Jadi seterusnya kita cuba jawab soalan A dulu. Latitude V. Okey. Okey, kalau kamu faham diameter bumi V, jadi tak ada masalah untuk mencari latitude bagi latitude bagi V kan. Kalau 25 darjah utara, sini 25 darjah selatan. Dah jawab dah A. Okey. Jawapan untuk A, cikgu guna biru kat sini. Okay. A, latitude V sama dengan 25 darjah selatan. Okey. B pula. Okey. Tengok sekarang ini soalan B. Diberi jarak okey, P ke R. Kat mana? Kat sini kan, dari P sampai R ni sepanjang meridian adalah 2580 batu nautika. Jadi kita nak cari latitude R juga. Okey, untuk ini maksudnya jarak dari sini ke sini, jarak ni 2580 batu nautika lah. Okey. Jadi apa yang perlu kamu buat adalah cari sudut ni dulu, theta ni. Okey. Okey. Jadi tengok kaitan dia, kalau jarak adalah sudut darab 60 darjah. Jadi kalau nak cari sudut theta ni, okay, cikgu guna pen lain supaya beza sikit lah nanti. Okay, cikgu jawab kat sini lah. Okay. Nanti kat sana dah cikgu guna untuk tu, kamu clear pula. Okay, untuk B ni cikgu jawab kat sini. Okay, theta sama dengan, maksudnya dia cari sudut dulu. Okay. Berapa batu nautika tu? 2580 bahagi dengan 60. Ini kamu tekan kalkulator, kamu dapat apa? Kira dah. Kamu dah kira tak? Ambil kalkulator, cuba tekan. Kamu akan dapat 43 darjah kan? 43 darjah lah. Okay. Kalkulator ada kat sini, tak tengok pun. Okay. 2580 bahagi 60. Okey, kamu dapat 43 darjah. Tapi dia bukan nak tanya darjah, dia nak tanya apakah latitude dia kan. Latitude ni, Allah, kita bagi sama balik. Okey, kita nak cari latitude tu. Latitude ni sebelah sini. Okey, sebelah sini. Okey. Okey, latitude tu kan. Jadi apa yang kamu kena buat adalah, tengok, kita tahu sudut theta ni 43 darjah kan. Ini sama tadi kita kena kira ni kan, 43 darjah kan. Jadi apa yang kita kena buat adalah, tengok, sini atas kita tahu ini 25 kan. Jadi nak cari latitude. Okey, latitude bagi tulis tak tersusun dah aja. Okey, tadi kita dapat kat sini kan, nanti nak baca tulis. Okey, mari potong dulu sini, ni tulis B dulu. Okey, latitude bagi R sama dengan, sudut yang kita dapat tadi 43 tolak dengan 25, sebab satu di utara, satu di selatan kan. Okey, darjah selatan lah, tengok. Dia dah lintas kawasan khatulistiwa kita ni kan. Okey. Jadi ini sama dengan 23, tengok kalkulator. Okey. 18 darjah selatan lah. Darjah selatan. Jadi dia tanya latitude saja kan, tak ada masalah nanti ya. Okey.
okey, 2 dah 6 markah lah kita dapat, 5 markah. Okey, 2 dengan 3 yang tadi. Okey. Okey, nombor C pula, soalan C. Hitung jarak terpendek. Okey, jaga. Bila dia kata jarak terpendek, maksudnya jarak melalui pembukaan bumi ataupun melalui meridian lah. Okey. Dari R ke V. Maksudnya kita nak cari dari R ni dia terbang ke V sini. Kalau kamu perasan ni, kenapa dia jadi jarak terpendek? Sebab tadi PV ni kan diameter bumi. Bila kita cari ini, maksudnya kamu akan dapat longitude V tu 130 darjah barat lah. Okey. Kalau cikgu lukis kat sini, tak apa pula. Maksudnya ini P duduk kat sini, R duduk kat sini, V duduk kat sini ya. V. Jadi kita nak cari jarak V ke R, maksudnya dia akan terbang ke sini lah, dari sini ya. Sebab tu kita boleh guna jarak terpendek adalah jarak ni sepanjang selarian latitude juga lah. Okey, longitude lah. Okey, bukan, maaf juga. Maksudnya jarak terpendek ni jarak melalui permukaan bumi ya. Okey, ya, dia terbang ke utara dan terus pergi ke V lah. Okey, maksudnya terbang ke sini. Jalan ke sini menampaknya pelik ni kan. Okey, jadi untuk C ni, C kan hitam kot, tak nampak kot. Okey, C. Jadi kita kena tahu sudut di antara sini lah. Ni sudut kita ni kan. Sebab V ke sini, sudut ke sini kan, dia terbang ke sini. Sini kita tahu tadi, sini pun kita tahu sebab sini V kan 25 darjah, jadi sini 25. Sebelah sini tadi kita ada kira, tadi kita dapat R ni 18 kan. 18 kan. Okey. Jadi theta ni, okey, kamu boleh kira tulis lah, ataupun nak tulis kira pun boleh. Okey. Okey, jarak bagi RV kan dia tanya kan, sama dengan sudut tu. Okey. Kalau kat sini tak, ni semua ni 180 kan. Jadi 180 tolak 25 tolak 18. Lagi satu darab apa? Ingat, jangan lupa jarak mesti darab dengan 1 darjah 60 minit lah. Okey, batu nautika lah. Okey, darab 60. Jadi ini sama dengan tolak dia dapat 137 kan. Okey, 137 darab 60, dan kamu akan dapat 8,220 batu nautika lah. Okay, tak besar tak? Okay, naik sikit lah untuk ni. Okay. Okay, seterusnya kita cuba soalan D pula. D. Okay, D. Ini tu yang macam cikgu bagi tips tadi lah. Okay, dia akan bagi, dia akan tanya lah. Tengok yang sini, dia kata sebuah kapal terbang berlepas dari Q terbang ke P dan kemudian terbang ke R lah. Okey. Okey. Jadi purata laju kapal terbang adalah purata laju pun dah diberi ini 710. Jadi soalannya cari hitung masa yang diambil bagi keseluruhan perjalanan. Maksudnya kita nak cari masa keseluruhan perjalanan lah. Okay, jadi untuk jawab D ni, diberi yang diberi dah, kita tulis dulu. Purata laju atau laju purata laju sama dengan 710 knot. Okey. Seterusnya kita nak cari tengok dia terbang dari mana ke mana, kamu tengok dulu. Okey. Ini banyak dah color dia warna hijau lah. Okey, maksudnya dia terbang daripada kapal terbang dari Q pergi P, dan seterusnya dari P pergi R kan, sini kan, R kan. Okey, dari P ke R kita dah tahu jarak dia sebab yang dari soalan
Kalau dari soalan B dah bagi tahu 25 ni kan tak ada masalah. Jadi cuma kita kena cari jarak QP dulu jarak QP. Okey, jarak QP ni dia tak beritahu apa, maksudnya kita kena cari jarak di sepanjang selarian latitude ni lah. Okey, sebab okey. Okey, yang ni sebab kita nak cari masa sama dengan jumlah jarak kan. Kita tulis dulu contoh okey. Jumlah jarak bahagi dengan laju lah okey. Bawah ni laju kita dah tahu okey. Okey, jumlah jarak tadi kita dah tahu satu tu jarak dia, jarak yang kita tengok daripada B tu okey. Dia naik sikit okey, boleh nampak ni. Jarak yang satu tu jarak PQ 2580 kan. Okey, jadi kita tambah jarak QP ke atas sikit okey. QP ingat kita nak cari jarak sudut dia okey, jadi sudut dia ini tengok daripada 50 darjah timur sampai 70 darjah timur, sudut dia beza dia 20 darjah okey. Ini untuk Q dia guna merah ni bagi nampak beza dia. Yang ni sudut dia 20 darjah, darab dengan 60. Tapi jangan lupa kena darab apa lagi? Ya, bagus. Cos berapa? Tengok balik. Tengok larian latitude apa? 25 darjah utara kan. Jadi cos 25 lah. Okey, cos 25. Ini sambung 10 darjah. Okey. Jadi ini kamu tekan kalkulator. 2580 tambah itu kamu akan dapat tekan kalkulator je. Okey, kita tekan juga. 2580 tambah 20 darab 60 darab cos 25, yang tu 36 bahagi dengan 710. Kamu akan dapat 5 point. Untuk map model ni kamu bagi sampai 2 tempat bulan dah. Jawapan dia 5.165 kan. 25.1655 kan. Jadi 17 lah. 7 apa unit dia? Jam. Okey. Dah dapat jawapan dia. Okey. Tak susah kan? Okay, kita cuba soalan. Cikgu guna soalan yang sama ni. Cikgu ingat ruang tempat sekarang cikgu dah guna buat tempat semua dah tak salah. Jadi kita pergi soalan yang kedua pula. Okey, soalan kedua ni dia ada bagi gambar rajah. Ada setengah orang kalau ada gambar rajah ni dia mudah nak jawab kan. Jadi kalau cikgu suka tukar juga kepada bentuk bentangan lah, okey, supaya kita boleh nampak. Tapi soalan ni ada setengah orang dia memang suka guna bulatan ni untuk jawab, dia pun tak ada masalah okey. Tapi cikgu nak guna hamparan, jadi cikgu akan lukis juga hamparan kat sini lah okey. Soalan nanti sambil-sambil kita baca, jadi kita lukis yang penting kita nak ada gambar ni dulu. Okey, dia satu. Faksi bumi, utara pusat bumi, selatan, timur dan barat. Okey, terusnya kita utara dan selatan. Okey, kita masukkan koordinat yang kita tahulah okey. Okey, ni dah dia bagi tahu P, tak bagi tahu apa, Q 47 darjah utara, 50 darjah timur. Okay, 40 darjah utara kat sini lebih kurang 43 darjah utara dan 53 darjah timur. 53 darjah timur. 53 darjah timur. Okey. Ini titik apa ni? Ini Q lah. Silap titik pula. Okey. R pun ada. Ini dalam tu dia dapat UMS ni, maksudnya faksi bumi lah. Kat sini M lah ni.
Butir Q ni M. Okey, ini M. Sebab ni kan, ni UMOS adalah paksi bumi ya. QR adalah diameter bumi. QR diameter bumi, jadi kita buat dulu. Mula pen lain ni yang maklumat kita tahu. Okey. Jadi kalau diameter bumi, maksudnya ini. Okey, jadi yang ni pun kamu boleh cari. Yang ni pun kamu boleh cari. Okey. Betul. Jadi titik yang dia silang patutnya kat sini ni adalah R, QR. Okey. QR. Jadi kalau gambar ni theta tu kat sini lah. Ini theta ni kat sini. Ini theta. Okey. Theta. Jadi macam mana kamu nak letak P ni? P ni tengok. P dengan Q terletak pada selarian latitude yang sama kan. Maksudnya mereka terletak pada 47 darjah utara lah. Dan beza sudut di antara P ni, ini yang tengah ni, ini 0 darjah ni meridian Greenwich lah. Maksudnya kalau sini Q terletak di timur, P dah terletak di barat lah. Okay. Jadi beza dia 125 darjah lah. Jadi kalau kita nak letak Q ni dari ini maksudnya P lah, PMO. Okay, nak cari ni pun boleh nanti, tak buat salah. Okay, yang penting kamu tahu kedudukan dia. Beza P dengan sini lah. Sini dah 53, jadi sini dia kena lagi 72 lah. Okay, 72. Bila kita tambah lagi 125, kita buat nanti, kita tengok jawab soalan dia. Yang penting kita dah letakkan semua titik-titik yang sepatutnya ada di atas. Yang kita tahu kat sini dia bagi tengok P, Q, R dah ada, P, Q, R dah ada kan. Dia tiga. Okay. Jadi mari kita cuba jawab soalan dia. Jangan pergi jawab. Okey, soalan yang A ni pertama, nyatakan sudut nilai theta ni kan. Kita cari nilai theta ni. Okey, nilai theta sini ya. Okey, jadi daripada sini tengok, kalau kita nak cari theta ni, kita kena tahu dulu sebab tadi dia beritahu QR ni adalah diameter bumi ni. Soal kat sini dia beritahu diameter bumi. Jadi kita patut tahu sini dia latitude bagi R adalah 43 darjah selatan. Boleh jugalah kalau kamu nak cari koordinat dekat sini macam mana. Sini mesti, sebab kalau kita bulat ni. Okay. Kalau dia kata ini diameter, okay, ini 43 darjah utara, jadi yang ni akan jadi 43 darjah selatan lah. Okay. Jadi sini, dari sini dia terletak dalam bulatan agung yang sama lah. Jadi kalau 53, sini kita akan dapat 127 darjah barat lah. Okay. Bila tambah 180 kan. Okey, kalau kita dah dapat 43, maksudnya 43 tu kat mana? 43 tu kat sini ya kan. Okey, daripada diameter bumi dekat khatulistiwa tu, kat tengah ni yang ni khatulistiwa tu ni. Jadi sini yang 43 kan. Bukan theta tu 43. Okey, ini 43 darjah. Jadi nak dapat theta, kita tahu ini 90, jadi theta. Okey, jawab theta kat sini lah. Theta sama dengan 90 darjah tolak 43 darjah, jadi 47 darjah lah. Theta 47 darjah. Betul kan cikgu tulis ni? Oh, ni terbalik ni cikgu tulis ni. Okay.
yang ni kenapa cikgu tulis 43? Patutnya di sini 47 kan. Bagus. Cik baik. Kena ingat lagi. Padam ni guna yang lain, penggal yang lain. Di sini salah ni 47. Jadi yang bawah ni pun 47 lah hati kalau sini 47 utara, bawah 47 selatan lah. Sini betul 47. Sini tulis 43 ya. Patutnya 47. Sini pun 47. Jadi tolak 47. Jadi balik lah 43. Okey. Jawapan benar ya. 43. Okey. 43 darjah. B lah. Longitude bagi P. Okey, macam cikgu cakap tadi ya. Okey, kita nak cari longitude. Kita tahu P ni latitude dia. Tengok dia terletak pada latitude yang sama kan, 47 darjah utara, sebab dia sama dengan titik P, M dengan Q ni, tak ada masalah apa kan. Jadi sekarang ni nak cari latitude dia. Kita tengok sudut yang dia bagi kat sini. Sudut 125 ni kan. 125 ni, okey. Jadi 125 ni kamu tengok sebelah sini ya. Ini kalau ini kita anggap kosong lah kat sini kan. Sini dah ambil 53. Jadi yang sini baki dia lah. Maksudnya kita nak cari latitude. Kita tulis kat sini lah. A2 longitude P sama dengan 125 darjah yang dia bagi tu tolak dengan 53. Tapi sekarang tengok dia dah masuk ke barat lah. Okey, tengok dia dah masuk ke barat lah. Jadi ini kamu akan dapat 153 tolak ni 72 darjah barat lah. Okey. Jadi kita boleh tulis kat sini ya, 72 darjah barat. Tadi kalau kamu kira siap-siap, kamu terus ambil ya. Okey. Masa kita tentukan kedudukan tempat ni, masa kita nak buat darjah hamparan ni, kalau kita dah tentukan, kita boleh jadi salin je. Okey. Okey, yang seterusnya kita nak tentukan kedudukan titik R lah. Okey. R ni okey nak. Jadi kita dah tahu dia mesti yang ni pun salah ni. Ni patutnya 47 kan ni. Okey, 47. Sebab tu kita dapat 43 ni kan. Jadi kita tahu latitude dia 47. Jadi kita nak cari longitude lah. Kalau kamu dah cari, terus ambil salin dia balik lah. Kalau tak tahu nak cari, tengok dari sini 53 jumlah dia 180. Nak cari, okey, cuba tunjuk sikit. Nak cari longitude bagi R. Nak sini, okey. Ini 3 ni. Okey, longitude bagi R. Okey, sebenarnya ambil 180 tolak dengan sebelah sana tadi. Berapa? Tengok 53 darjah. 53. Ini kamu akan dapat 7 8 7 127 darjah timur lah. Sini timur lah. Okay. Kalau ini sini barat. Okay, barat. Jadi lah. Jadi soalannya bukan tanya longitude ya. Kalau kamu jawabnya rugi. Okay. Dia tanya koordinat R kan. Jadi R sama dengan 47 darjah selatan, 127 darjah barat. Yang ni apa betul lah. Okay. Jadi kita dah jawab semua bahagian A ya. Okay. Baik ya. Okey, untuk ni kita tengok yang bawah. Sebenarnya cikgu dah buat dua. Sebab tu kalau tak cukup kita boleh buat kat dua. Cuma gambar ni cikgu nak copy ya.
sekarang kita nak jawab bahagian B pula. Okey, di bawah itu. Okey, sekarang kita nak jawab bahagian B ya. Okey, tengok semua gambar tadi yang kita lukis sekali ya kan. Untuk jawab soalan ni kita lukis sekali ya. Tadi kita guna untuk jawab atas, sekarang kita jawab untuk jawab B pula, soalan B. Dia kata apa? Kapal terbang, ada dua kapal terbang kat sini kan. Satu G terbang dari P ke Q. Okey. Terbang dari P ke Q. Dan satu lagi kapal terbang H terbang dari R ke kutub selatan. Okey. Okey, purata laju kedua-dua adalah purata laju dia sama 550 untuk kedua-dua kapal terbang. Jadi kita nak cari beza masa lah. Okey. Jadi kat sini kita nak cari masa bagi penerbangan G dan masa bagi kapal terbang H lah. Okey. Okay, G tengok dia kata apa? G dia terbang dari mana pen tak guna lagi. Pen yellow lah. Okey, P ke Q. Okey, dari sini dia terbang ke Q. Ini kapal terbang G. Okey. H pula. H kapal terbang H dia terbang dari R ke kutub utara. Okey. Ke kutub selatan. Okey. Maksud ni kapal terbang H lah terbang. Okey. Jadi untuk kedua-dua ni kalau nak cari masa, ingat lagi segitiga jack ni. Okey, masa jadi jarak bagi laju lah. Jadi kita cari dulu masa untuk kapal terbang G ya. Masa untuk kapal terbang G, jarak dia. Okey, tengok jarak dia kita tak tahu lagi kan. Jadi tengok jarak ni di sepanjang selarian latitude lah. Jadi sudut dia tengok P ke Q. Kalau kamu tengok kat sini pun ada dari P ke Q ni kan. Sudut dia ni 125 lah, okey, 125. Jadi 125 darjah darab 60. Okey, ini jarak di sepanjang selarian latitude kan. Kita kena darab cos 47 darjah lah. Okey. Ini kita bahagi dengan laju purata tadi ya, 550. Yang ni kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 9.30 jam lah. Okay. Seterusnya kita tengok masa untuk H pula. Boleh guna kali lain kot nanti. Boleh lah. Terus masa untuk kapal terbang H. Okey, yang ni kalau jarak dari sini pergi ke selatan, maksudnya dia mengikut dari ni kan, dari sini pergi selatan, dia mengikut permukaan bumi ya. Okey, jadi jarak dia sudut, tengok sudut ni tadi kita cari kita tadi kan, kat sini kan, ingat soalan A tadi 43 kan. Okey, jadi 43 darjah darab 60 bahagi dengan masa laju dia sama kan, 550. Yang ni kamu akan dapat tempat tekan kalkulator. Okey, kita bagi pula tempat tekan. Dapat apa nak petik? 43 darab 60 bahagi 550. Kamu akan dapat 4.69 jam lah. Okey, jangan berhenti kat ini je sebab soalan dia tanya tadi. Tengok tadi kan, tengok dengar cari no. Ni yang penting ni, beza ni. Kadang-kadang kamu pun perlu bulat ataupun garis keyword bagi soalan lah, supaya kamu tak tertinggal no. Kadang-kadang ni kamu jawab tak habis lagi dah. Jadi beza masa sama dengan 9.3 tolak 4.69. Jadi kamu akan dapat 4.61 jam lah. Dah habis lah tajuk ni. Okay. Contoh ni. Okay. Ini tak susah lah. Mungkin untuk yang pertama kali tu dia rasa susah untuk
nak lukis paparan ni lah. Okey, tengok cikgu kamu ajar macam mana lah. Okey, jadi sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi, bye.